Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada petang ini kita akan membincangkan sebuah tajuk yang ringkas, iaitu selepas pilihan raya ini parti mana akan terkubur. Kalau kita mengambil contoh di negara-negara lain, kalau paling dekat sekali di Indonesia selepas Soeharto, apabila berlaku krisis selepas daripada kejatuhan Soeharto, maka lahirlah berbagai-bagai parti politik pada waktu itu, sehingga tidak ada satu-satu parti pun boleh menubuhkan kerajaan, termasuk juga Golkar yang begitu kuat sebelum daripada itu. Kemudian cara penyelesaiannya ialah perpakatan antara parti-parti yang agak besar, dia punya bilangannya seperti sekarang inilah. Jadi melibatkan Amir Rais, melibatkan Gus Dur, dan melibatkan anak Soekarno itu sebagainya. Tetapi macam baru-baru inilah, walaupun mereka dapat menyelesaikan masalah itu, Gus Dur sekejap dan Fatmawati itu pun sekejap juga, jadi kerajaan tidak stabil. Kemudian sesudah ketidakstabilan itu diakhiri dengan pilihan raya, maka Odowono naik, jadi banyaklah parti yang mati. Maka banyaklah parti-parti politik yang mati, dan kepupusan bilangan parti-parti politik itu telah membuka ruang ke arah lahirnya beberapa parti yang gagah, perkasa, dan akhirnya tinggal 1-2 parti, termasuklah parti yang dianggotai oleh Jokowi sekarang. Di sini juga kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh NGO yang bukan politik, daripada NGO macam kalau di Indonesia itu oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga orang pertubuhan Islam ini dengan kekuatan yang ada pada mereka boleh menjadi timbalan presiden yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden pada waktu itu. Jadi kata orang, sejarah itu adalah ubur zaman yang boleh kita mengambil panduan. Cik Arun. Ya. Hari ini kita ada orang besar kita ni. Okey. Datuk Nordin. Kita mulakan Datuk Nordin, boleh? Okay. Datuk Nordin, kita mulakan Datuk Nordin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada hari ini, Datuk, silakan. Ya, Saya Datuk. rasa gagah dah Datuk dengan Cik Arun ada, dan patut dan saya harapnya Cik Muhsin dan Maliki boleh, dan Awi tadi boleh muncul sikit masa lagi. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tajuk Datuk hari ini ialah parti mana akan terkubur selepas raya ke-15 ni. Betul kan? Okey, jadi kalau saya duk pastikan semasa pilihan raya yang 14 tu, saya ingat kot ada parti yang terkubur dah. Rupanya tak terkubur lagi. Tapi tak terkubur, Ya, yang 14 tu. Bila Barisan Nasional kalah, PRU 14, saya ingat UMNO akan terkubur. Mungkin ada juga tindakan khususnya saya rasa daripada Tun Mahathir kot, yang cuba nak kuburkan, nak terkubur, cuba nak tanamkan UMNO ni. Ya. Tetapi mungkin Tun gagal selepas merintah selama 22 bulan. Ya.
Jadi sekarang ni khususnya UMNO BN ni masih survive hingga ke PRU 15. Datuk, Ya. pada waktu itu, pada waktu permulaan itu, saya pun ada cakap, saya kata bagi UMNO, Ya. dia ada dua contoh di hadapan dia. Satu LDP Jepun dan Ya. satu lagi Golkar. Ya. Kalau Golkar mati, kalau LDP Jepun survive. Itu saja mencelalah saya tu. Ya. Jadi okey, Datuk beri contoh Indonesia dan LDP tadi. Ya. Saya nak buat senario yang berlaku di United Kingdom, Datuk. Okey. Okey, sebagai alternatif pada Datuk sebut Indonesia dan Jepun. Di Ya. United Kingdom kita perhatikan parti utama sekarang ni adalah Konservatif dan Labour. Okey. Ada satu lagi Liberal Demokrat. Demokrat. Yang tak betul. Jadi 3 meja parti selain daripada parti wilayah seperti di Scotland. Ya. Ya. Okey, itu dia agak basingan. Dia tu konsep macam Sabah Sarawak kita. Mungkin kita boleh tengok analogi seperti itu, Datuk. Kewujudan parti politik di Malaysia. Scotland dengan Ireland tu dia berfungsi macam Sabah Sarawak kita di sini. Ya, macam tu, Datuk. Cantik. Kita boleh buat contohlah. Yang khususnya yang nampak lebih boleh menonjol ialah parti politik di Scotland lah, iaitu kita punya Scottish lupa saya yang perempuan dia punya first Prime Minister tu. Ya. Okey. Jadi dalam konsep itu saya tengok parti ini dah lama dah, khususnya Konservatif dan Labour dah beratus tahun sekarang kot mereka telah wujud. Ya. Jadi saya pun bertanya, kenapa mereka boleh wujud? Mereka pun ada kalah, ada mati, dah tewas. Betul. Contohnya dulu Labour, sekarang ni dah Konservatif, dah 12 tahun dah memerintah. Jadi saya perhatikan Datuk, isu di United Kingdom ni lah pandangan saya lah. Ya. Politik dua ni khususnya, mereka ni saya ingat parti ada integriti dah tu. Maksudnya pemimpin mereka ni tidak dipersoalkan dari segi integriti. Jadi hidup mati parti ini, kalah menang parti ini adalah disebabkan dari segi polisi dasar pemerintahan negara tu. Jadi kita di Malaysia ni masih lagi isu dalam parti politik, isu integriti pemimpin, calon. Di Britain tak ada orang petikai kata calon tu corrupted, calon tu tak berkelaikan, tak ada ilmu pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya. Isunya parti itu akan kalah sekiranya polisi mereka tu gagal. Begitu juga dengan ketua bagi parti, kalau parti tu nampak pemimpinnya tu tidak ada haluan dan menggagalkan, maka mereka tukar walaupun tanpa election, Datuk, yang berlaku pada Konservatif parti pada hari ini. Ya. Tukar 3 menteri. Jadi di Malaysia ni kalau kita nak tengok terkuburnya parti-parti yang tidak adanya, khususnya 4 parti utama iaitu BN, PN, PH dan juga GTA yang baru oleh Tun tu, adakah mereka akan terkubur selain daripada JPS di Sarawak dan juga GRS di Sabah? Ya. Gabungan. Jadi uniknya Datuk, parti politik ni di Malaysia kita gabungan. Ya. Tapi di UK dia bukan gabungan. Dia hidup sendiri, mana kekuatannya adalah parti Konservatif on their own, Labour on their own. Betul. Ya, jadi konsep mati parti politik ni dari konteks gabungan tu saya ingat pun itu mudah matilah. Ya. Dari segi komponen individu misalnya UMNO, PAS, yang komponen lama macam PKR, DAP dan sebagainya. Jadi adakah mereka ni akan terkubur lepas PRU 15? Atau gabungan mereka itu terkubur, maksudnya parti komponen masih hidup tapi jadi satu gabungan baru. Ini yang patut kita lihat sebentar lagi, Datuk. Okey. Saya nak tanya Datuk sementara kita pergi lebih jauh. Ya. Jadi parti Demokrat yang parti ketiga tu apa tu? Liberal Demokrat. Liberal Demokrat. Ya. Jadi saya sempatlah menghayati antara perlawanan antara Margaret Thatcher dengan Michael Foot tu. Kita tengoklah ada integriti. Saya nak ketawa-ketawa, ada orang tanya saya sokong siapa. Kemudian dia tanya saya kata saya sokong Konservatif. Dia tanya, kamu ada duit berapa banyak nak sokong Konservatif? Orang miskin macam kita nilai berparti lah, dia katanya. Okey, adakah di Malaysia mungkin juga berlaku hal-hal seperti itu kan? Cik Arun, terus sambung apa yang dikatakan oleh Datuk Nordin tadi. Kita boleh setuju dengan pandangan Datuk Nordin tentang
bagaimana perkembangan dan latar belakang parti-parti di dua negara Hmm. seperti di Jepun dan sebagainya. Tetapi, betulkan suara sikit Cik Arun. Suara tu nampak tak berapa jelas sikit. Tetapi dalam latar belakang kepada falsafah politik di Malaysia ini, kemungkinan berbeza dari segi sistem, dari segi pemikiran masyarakat itu sendiri. Ya. Sebab latar belakang di Malaysia ini dia bercampur aduk di antara falsafah-falsafah yang dibangunkan dalam doktrin parti-parti politik. Ya, ada yang berasaskan kepada agama, ada yang berasaskan kepada untuk membela nasib bangsa, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks dalam sistem negara kita ini, seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, dalam bentuk bahawa kewujudan dalam bentuk gabungan, ya, supaya parti-parti ini lebih lama untuk survive, ya. Tetapi kalau kita lihat parti-parti yang tidak bergabung, ya, kita dulu Datuk pun pernah sebut tentang parti nyamuk misalnya, ya, dan itu, ya, ada dengan tiada itu tidak berbeza, tidak ada apa-apa perbezaan. Ya, mereka muncul di saat-saat adanya pilihan raya dan juga ada isu-isu yang tertentu. Jadi kalau kita melihat nasib-nasib parti-parti seperti ini, ya, dia tidak akan dapat bergerak. Seperti mana juga kalau kita lihat dalam dunia perniagaan, ya, dalam segmen mana produk barangan pengguna yang menguasai pasaran yang sekian lama. Sama ada barangan penggunaan, ya, yang telah pun berada dalam pemikiran masyarakat, sukar untuk produk-produk baru masuk misalnya untuk bersaing, ya, dengan segmen yang telah menguasai pasaran. Ya, kalau kita sebut macam minuman, katakan Milo, ya, Gigi, Colgate misalnya, jadi sukar untuk jenama baru masuk. Dalam politik sekalipun, ya, apabila Datuk katakan tadi Barisan Nasional ataupun UMNO di blok UMNO, blok Pakatan Harapan ataupun blok Perikatan Nasional. Nah, jadi parti-parti ini telah berada di hati masyarakat. Ya, jadi sukar untuk masyarakat memisahkan pemikiran mereka dalam politik ini berasaskan kepada bagaimana kita boleh menerima parti-parti baru seperti GTA ataupun parti-parti kecil yang sedia ada seperti Berjasa, Putra, Iman ataupun yang baru ini Muda misalnya. Jadi hakikatnya bahawa dalam profil yang kecil, jadi sukar untuk menarik sokongan massa. Ya, jadi seperti mana yang Datuk Nordin katakan tadi, bahawa mungkin dalam masa satu dekad ini kita perlu teruskan dalam bentuk blok-blok gabungan parti politik, ya, yang membentuk satu segmen yang besar dalam usaha untuk mengekalkan pengaruh di kalangan pelbagai masyarakat di negara kita. Ya. Okey, Cik Arun. Saya mungkin saya cuba buat perbandingan lah. Jadi kita ambillah, kita katakan parti konservatif. Ia seolah-olah parti Barisan Nasional. Jadi ada Margaret Thatcher, ada konservatif dan dasar pun sangat konservatif. Kemudian Labour Party macamlah apa tu Pakatan Harapan. Lebih kuranglah kita tidak melihat daripada sama ada dia sebuah parti atau parti gabungan. Kemudian pengalaman Cik Arun di England, bagaimana parti ketiga yang dikatakan oleh Cik Arun pula, yang dikatakan oleh, nak tanya Datuk Nordin ni, yang dikatakan oleh Cik Arun tadi, dalam kewujudan dua parti gergasi, parti ketiga tidak akan lahir. Kalau lahir pun akan jadi kerdil dan tidak besar. Jadi kalau Datuk boleh beri contoh ke bagaimana perkembangan yang dialami oleh Labour Democrat Party yang begitu sukar untuk hidup tetapi akhirnya menjadi pihak yang ketiga
yang mungkin pada sekian lama akan menjadi suatu pencatur yang boleh menggugat salah satu daripada dua parti ini ataupun ketiga-tiganya. Tidak macam US kan, Demokrat dengan Republikan terus begitu, tapi parti-parti kecil masih juga hidup, tapi hidup pun sebagai tempat orang-orang pelarian berteduh begitu saja kan, sementara hujan reda. Macam mana tu? Sebelum kita pergi ke negara kita lah. Ya. Dia yang kita saya nampak sekarang ni macam Labour Demokrat. Sebelum ini dia boleh wujud sebab dia polisi dia antara Labour dengan Konservatif lah tu. Polisi dia. Jadi dia survive mencelah. Jadi ada orang-orang British yang tak sokong sepenuhnya polisi Konservatif dan juga sepenuhnya polisi parti Labour. Jadi dia wujud kerana pandangan saya lah oleh kewujudan polisi yang in between. Ya. Okey, itu dia buat. Tetapi sekarang ni saya perhatikan, saya rasa Labour Demokrat ni akan terkubur tidak lama lagi dah tu. Itu nak dengar ya. Itu nak dengar ya. Pandangan saya Datuk, kerana saya lihat sekarang ni parti Konservatif sekarang ni dia tidak sebanyak lagi konsep orang kaya seperti Datuk sebutkan tadi. Dia telah berubah Datuk. Parti Konservatif ni dulunya parti orang kaya, melihat orang-orang atasan dan juga dari segi dia more towards white Datuk. Ya. Orang putih. Jadi sekarang ni kita tengok ini telah berubah dalam parti Konservatif. Dia mengadakan perubahan daripada dalam. Ya, dari dalam Datuk. Polisi dalamnya telah berubah daripada parti Konservatif yang saya perhatikan pada 4-5 tahun yang kebelakang inilah sebab saya duduk di London pada 2018 itu. Jadi kita lihat sekarang macam sekarang parti Konservatif dah terima seorang Perdana Menteri bukan di keturunan Caucasian Datuk, orang putih. Itu berubah. Betul. Yang keduanya polisi dia pun sekarang ni macam Rishi Sunak sekarang ni, polisi dia sekarang ni bukan fokus orang kaya, untuk orang pertengahan, untuk mereka dapat hidup desa. Nampak dah 2-3 Perdana Menteri terakhir tu dia turun ke bawah, dia pergi makan di warung dia apa semua sekali dah macam orang bawahannya, tidak macam dululah. Dulu hanya pemimpin parti Labour yang turun ke bawah melihat rakyat marahin. Ya, betul. Dan juga pertengahan. Tapi parti Konservatif telah berubah. Jadi saya tengok dua perubahan ni, pertama kali Perdana Menteri bukan lagi daripada orang kulit putih. Dan juga polisi sekarang ni dia tak menekankan untuk orang kaya saja, orang korporat tinggi yang kaya. Dia telah berubah dari segi dasar polisi, dari segi dasar kewangan, dia punya kekayaan akan berubah itu. Jadi dia go more down towards Labour. Jadi parti Labour Demokrat saya rasa kalau polisi ni berlaku dan berjaya untuk Rishi Sunak merubahkan taraf ekonomi rakyat Britain dalam masa 2 tahun ni, pilihan raya akan datang 2024, saya rasa Konservatif akan menang lebih besar lagi. Jadi dalam konteks Malaysia Datuk, boleh kita bincang baliklah macam mana keadaan senario kita hari ini. Sebelum kita balik ke Malaysia, suka saya nak sebut keadaan di Indonesia lepas Soeharto. Jadi bila Soeharto jatuh, maka parti ada alternatif kan. Sebelum tu ialah Golkar. Macam kita di sinilah, Golkar sahaja yang kuat, golongan karyawan. Bila jatuh Soeharto, berbagai-bagai parti yang timbul, yang lama macam parti Islam yang 3P dan sebagainya itu, dia boleh survive. Tetapi apabila berlaku percambahan parti-parti politik, parti-parti lama termasuk PPP, Golkar sendiri dan parti-parti yang lama sudah bertapak tu hancur semuanya. Habis semua riwayat masing-masing. Timbullah parti-parti baru yang merupakan parti-parti yang benar-benar baru. Sampai sekarang ni parti Jokowi mungkin nampaknya lebih berkuasa lah. Cik Arun. Ya, tu. Macam mana kalau kita balik kepada negara kita sekarang ni? Kecuali Cik Arun lagi ke Jepun. Saya melihat dalam konteks apa yang Datuk Nordin cakapkan tadi, bagaimana perlu kepada pemimpin-pemimpin supaya di mana mereka perlu memikirkan secara responsif tentang flexibility, keperluan-keperluan politik dalam Cik Arun, sebelum Cik Arun pergi situ, bolehkah saya tanya Cik Arun? Okey.
dalam pilihan raya nanti adakah parti politik yang akan dapat simple majority? Yang handsome lah, simple majority yang boleh dihormati. Asalnya tidak. Tak ada. Hampir. Bagi ketiga blok ini, dia hampir. Kalau dapat simple majority pun dia amat betul ketika itu. Ya, bergantung kepada momentum saat akhir ni, di mana pencabahan pengundi muda ini yang kita masih belum tentu arah aliran ke mana undi mereka ini. Ya, ini juga sebagai satu faktor yang akan menentukan ya pembentukan kerajaan itu sama ada dia boleh mendapat ya satu blok itu boleh mendapat simple majority atau tidak. Tapi saya rasa jadi maknanya dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, peluang untuk mati dan terkubur itu ada pada semua parti politik, tak kira besar dan kecil. Yang parti besar, tiga blok yang besar ini kemungkinan untuk berkubur itu belum. Tetapi ya yang parti-parti kecil ini yang bersandar kepada parti-parti yang besar ini, ya barangkali yang besar ya mereka ini akan berkubur. Ya, tapi kalau tidak berkubur pun dia sebelah berkubur. Ya, cuma wujud dalam bentuk nama sahaja. Ya, kalau kita lihat katakan GTA misalnya, kan parti baru ini, ataupun bersatu sendiri, ya bersatu sendiri. Kalau dia ditelan oleh pengaruh PAS, bermakna bersatu itu sudah hilang identiti dia. Kenapa? Karena yang dominan dalam perikatan nasional itu adalah PAS. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan ketiadaan jentera parti bersatu, ahli-ahli akar ubi cawangan dan sebagainya, ketika ini kita boleh menghitung nasib parti bersatu. Ya, karena asal daripada kewujudan parti bersatu itu sendiri pun bukanlah asas kepada ideologi, tetapi ya oleh sebab-sebab yang tertentu, disebabkan oleh kejewaan, ya, disebabkan oleh ramai ahli-ahli parti politik daripada UMNO yang melompat parti dan sebagainya. Jadi dia seolah membentuk suatu kekuatan di situ pada zahir yang nampak begitu. Tetapi pada hakikatnya saya rasa dia tidak menjadi begitu. Cik Arun, bolehkah kita bandingkan antara parti 46 yang boleh dikatakan sebagai selepas itulah, jangan masuk PAS lah, sebagai serpihan daripada UMNO, kemudian PKR sekarang lah, macam-macam nama dia berubah, tak apalah. Kemudian bersatu sekarang. Boleh Cik Arun bezakan situasi masing-masing dalam berhadapan, di mana kita tahu 46 akhirnya terkubur, tapi PKR survive. Tapi bagaimana pula nasibnya bersatu selepas pilihan raya ni? Okey, kalau kita melihat kebangkitan ataupun kemunculan Parti 46, ya, pimpinan Tengku Zahid Hamzah pada 20 tahun yang lepas itu barangkali, dia disebabkan oleh faktor di antaranya ada tokoh, ya, iaitu Tengku Zahid sendiri, ketokohan dia, ya, dengan pengalaman dia, ya, dan dia cuba untuk membina kekuatan politik dia setelah dipecat oleh Tun Mahathir daripada UMNO. Ya, jadi dia cuba untuk mengembalikan semangat perjuangan orang Melayu itu atas nama semangat 46. Tetapi dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia terpaksa berada dalam APU, Angkatan Pemuda Umar, bersama dengan PAS. Tetapi hayatnya juga tidak lama apabila dia terpaksa berkubur. Ya, jadi kewujudan ataupun kemunculan parti-parti seperti itu yang bukan berasaskan kepada ideologi pun, sebab kedudukan UMNO pada masa itu di bawah Tun Mahathir, ya, merupakan suatu kekuatan kuasa ada pada Tun. Dan apabila Tun menubuh UMNO baru itu, dia membawa semangat UMNO lama itu pada UMNO baru, sehingga orang tidak perasan, ya, bahawa apa-apa tindakan yang dibuatnya itu sebelum ini orang tidak perasan, ya. Jadi orang menganggap UMNO baru di Patut itu adalah UMNO yang lama, sehingga dia boleh mematikan
ya parti senat Papua itu. Jadi kalau kita lihat kepada PKR pula, PKR ini mungkin dia ada pendekatan yang lain, ya, pendekatan dalam konteks kepelbagaian bangsa dalam itu, dan kemudian adanya tokoh, ya, dan kemudiannya idealisme perjuangan, ya. Jadi orang nampak, ya, ketika UMNO berada dalam satu keadaan yang parah dari segi nilai-nilai integriti, jadi kemana masyarakat melihat, ya, suatu harapan yang dapat membina negara ini, ya, yang bersih daripada rasuah, yang bersih, yang bersih daripada penyerangan dan sebagainya. Maka harapan ini, ya, dengan ketokohan, dengan karisma yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka masyarakat telah memberi kepercayaan, ya, kepada PKR, ya, dan akhirnya PKR telah membentuk satu blok, ya, bersama dengan DMP, bersama dengan PAS ketika itu, ya, dalam rakyat. Jadi dia telah membina satu imej yang besar yang telah memberi kepercayaan kepada kepelbagaian kaum, ya, untuk meletakkan harapan, ya, Malaysia dalam keadaan yang masuk ke era baru landscape politiknya itu, dan mereka tidak banyakkan generasi muda ini yang berpendidikan tidak lagi menaruh harapan, ya, kepada UMNO dan Barisan Nasional yang dilihat banyak tercalar imej-imej yang buruk dalam tindakan-tindakan politik mereka. Okey. Kemudian satu lagi yang tidak diulas ialah bersatu. Bagaimana kita faham tentang 46, bagaimana kita faham tentang atau PKR Anwar Ibrahim, tetapi bersatu macam mana keadaan dia? Bersatu, apabila Tan Sri Muhyiddin dipecat daripada UMNO, ya, beliau tidak ada maksudnya beliau tidak ada base untuk meneruskan, ya, perjuangan politiknya. Jadi ketika itu kemungkinan daripada pemecatan daripada UMNO itu sedang berlakunya satu keadaan yang besar dalam isu politik berkaitan dengan isu 1MDB. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, ya, kebanyakan ahli-ahli politik yang tidak suka kepada UMNO, ya, jadi pengaruh yang itu berjaya dikumpul oleh Tan Sri Muhyiddin, ya, untuk membina kekuatan satu parti lain, ya, yang kalau kita katakan itu adalah serpihan UMNO. Jadi, ya, kebetulan pula dalam keadaan seperti itu adanya ruang, ya, dengan tubuhan Pakatan Harapan, ya, ketika Tun, ya, mula menyertai gerakan, ya, untuk membuatkan satu blok Pakatan Harapan ini, ya. Jadi dalam keadaan seperti ini, ya, bersatu, menumpang tuah dengan karisma yang dimiliki oleh Tun, ya, bersama-sama membentuk satu parti, ya, dan juga di belakang itu bersamanya adalah PKR dan juga jadi keadaan ini telah memberi peluang kepada bersatu untuk membina kekuatan politik dengan menumpang kekuatan yang ada pada komponen-komponen Pakatan Harapan yang lain. Okey. Terima kasih Encik Arun. Datuk, kita ada lagi parti-parti macam Amanah, ya, macam Berjasa, macam Pejuang, apa tu yang Datuk Ibrahim Ali tu? Putera. Putera dan sebagainya. Macam mana ni? Yang parti-parti saya rasa dalam kelompok yang paling kecil. Ya. Satu perkara saya perhatikan, Datuk, di kita di Malaysia dan juga negara maju, khususnya di Amerika dan Eropah, juga mungkin Indonesia. Kita sini banyak parti, Datuk. Saya ingat kalau tengok dalam ni website SPR, saya ingat lebih kurang 50 parti politik yang berdaftar dengan SPR. Ya. Ya, jadi yang aktif hanya mungkin tak banyak, tapi tak banyak pun dikira begitu banyak sebagai parti individu. Walaupun kita tapi macam mana apa tu pendaftar tidak boleh menghapuskan parti-parti politik yang sudah lama tidak aktif?
Ya, saya pun tidak tahu dari segi perlembagaan mungkin siapa saja berhak menubuh parti. Tapi bila ditubuhkan, jadi soalnya sekarang, bolehkah kita buat satu analisa kenapa orang Malaysia ni, tak kira bangsa Melayu, India sebagainya, suka tubuh parti itu. Apa sebabnya? Walaupun parti kecil. Itu persoalan yang kita patut lihat. Ya, pada pandangan saya, Datuk, orang-orang Malaysia kita ni yang suka berpolitik, dia suka nak jadi ketua, Datuk. I want to be my own boss, walaupun small. Bawa payung sendiri seorang-seorang pun tak apa, asal ada payung sendiri. Ya, jadi inilah bagi saya, ini yang mencerminkan kematangan politik parti politik kita di Malaysia, Datuk. Jadi bila begitu banyak, jadi yang masing-masing nak jadi presiden masing-masing, jadi nampaknya dia punya prinsip perjuangan tu berubah-ubah. Ya, tidak ada dasar benar macam di United Kingdom, konservatif, Labour, kita tahu dulunya asasnya memang kita tahu apa perjuangan dia tu kan, ada line kita boleh draw. Sekarang ni mungkin agak tak ada line yang clear lagi lah. Ya, di Malaysia itu berlaku. Jadi bagi saya sekarang ni konsep gabungan ni akan terus berlaku, Datuk. Akan ada untuk masa mungkin 2-3 kali pilihan raya lagi. Sehingga orang kita dah matang, Datuk. Maksudnya kalau dia ada dasar perjuangan, dia perlu masuk join sesuatu parti yang telah establish. Macam mana UMNO dah establish, Datuk. PAS dah establish. PKR pun saya kira dah establish. DAP, Datuk. Walaupun kita suka tak suka pun dia satu parti yang establish. Mungkin ada 5 parti yang dah establish, 5-6 parti yang dah establish, ada sejarah. Jadi yang lain ni kalau mereka rasa dasar perjuangan mereka itu memang yang mereka ada tu ada dalam parti-parti yang telah ada ini, kenapa mereka tidak masuk sekali join situ dan perkuatkan parti-parti berkenaan. Jadi itu sekarang ni. Jadi utamanya yang sebut tadi iaitu semua jadi ketua sendiri tu. Jadi seronok jadi ketua. Macam mana kita boleh buangkan pemikiran seperti itu untuk orang politik kita? Ya. Dia soalnya sekarang ini sama ada kerajaan akan menghapuskan parti-parti kecil, tetapi mungkin akan di-blame oleh masyarakat lah, kerana kita tidak membuka hak asasi manusia dengan seluas-luasnya untuk berorganisasi kan. Nanti mungkin saya nak tanya Awi ni nak tanya, bolehkah Awi nak berminat untuk nak ulaskan ni? Saya nak tanya, kalau tidak Awi pun sesiapa lah. Kita ada parti-parti politik Islam, Awi. Kita ada parti-parti politik Islam seperti PAS, seperti Hamim dan Mati Berjasa, kemudian kita ada Amanah dan sebagainya. Saya tak nampak usaha-usaha untuk menyatukan ketiga-tiga parti Islam ini untuk menjadikan sayap Islam itu dari segi politiknya dalam negara kita lebih besar. Jadi asyik-asyiknya Amanah menumpang PKR, PAS menumpang Bersatu, dan tidak ada satu kumpulan Islam yang boleh datang ke depan menyatakan bahawa saya dengan kumpulan ini boleh menjadi pemimpin. Jadi kalau kita kata kita nak cari Melayu kelas Islam, dah ada UMNO. Kalau kita nak cari, tidak ada sekarang ni Islam kelas Melayu ataupun PKR, dia ada identiti dia sendiri. Tapi kalau 3-4 parti Islam ni macam mana? Saya tidak akan bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Awi. Macam mana, Awi? Oi. Ustaz, apa tu? Okey. Siapa dia nak jawab ni? Cik Arun nak jawab? Tengok ramai yang buka tadi, Datuk. Okey. Okey. Saya tariklah soalan itu. Cuma pada logik saya, daripada kita bekerja asing-asing dan semuanya tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjadi sebuah
parti politik yang kuat seperti mana parti-parti besar yang lain, dan terpaksa asyik menumpang dengan parti-parti lain. Sepatutnya parti yang bersifat Islam itu memperkukuhkan diri mereka itu. Kemudian yang bersifat kebangsaan itu memperkukuhkan diri mereka itu. Misalnya UMNO dengan Bersatu. UMNO dengan Bersatu tidak ada perbezaan langsung kecuali perbezaan personality. Saya rasa juga macam PAS dengan Amanah dan Berjasa tidak juga ada perbezaan kecuali perbezaan personality. Mungkin pada peringkat awal ada apa yang dikatakan sebagai krisis personality kepimpinan, macam Berjasa dengan PAS, kemudian PAS dengan Amanah. UMNO dengan 46 dengan Bersatu pun sama. Tetapi orang kita ni macam Datuk Nordin kata, bila sudah mula berpecah, tidak ada lagi usaha untuk menyatukan kembali. Yang sosialisme yang lebih merit kepada dasar sosialis, kita ada PKR, ada DAP dan sebagainya. Nampaknya dengan wujudnya parti sosialis yang baru ni juga, mungkin mereka itu boleh menjadi lebih besar dan sebagainya. Jadi mungkin kita ada kumpulan Islam, kumpulan Melayu dan kumpulan sosialis. Mungkin ini pada pandangan saya, mereka yang mempunyai potensi untuk survive. Sedangkan parti-parti lain itu kalau dia tidak mempunyai perubahan dalaman macam Datuk kata tadi, mungkin inilah masanya mungkin akan berakhir. Datuk, parti Tun Mahathir ni macam mana ni? Chances dia untuk survive selepas pilihan raya ni. Ya, sebab saya tengok kalau kau panggil GTA dengan Pejuang tu agak berbeza, Datuk, kan? GTA adalah gabungan parti politik dan juga NGO dan orang perseorangan, Datuk. Itu yang Tun tubuhkan GTA. Tapi GTA hari ini belum didaftar lagi sebagai satu parti politik, Datuk. Belum lagi, kan? Ya, belum didaftarkan. Ya, tapi kita lihat di situ bahawa GTA kita ada 4 parti utama selain daripada NGO dan orang perseorangan. Jadi kita kaji balik, apakah 4 parti itu? Adakah mereka menjadi kekuatan itu? Untuk para pendengar, siapa dia 4 parti itu, Datuk? Mungkin ada yang tak apa ingat. Ya, 4 parti itu ialah Pejuang, Putera, Iman, dan satu lagi apa cakap tu? Pejuang, Putera, Iman dan Perkasa. Berjasa. Ya, Berjasa ada tu. Lepas tu, tapi kita lihat balik lah, bagi saya lah, bukan saya nak rendahkan siapa. Siapakah pemimpin parti-parti yang keempat itu, Datuk? Khususnya macam dengan saudara Ibrahim Ali, Datuk. Dia pernah memimpin dulu dalam UMNO, dia telah menjadi wakil rakyat begitu lama. Dia pun telah main politik, tapi di manakah kehandalan dia, Datuk, ketokohan dia masa dia pernah jadi dalam politik dulu. Jadi di situ kita dapat nilai dah. Kita bukan nak pelekehkan manusia, tetapi kita sekarang ni kita bebas dah, Datuk, macam wartawan lah. Ataupun macam pengulas sastra. Walaupun kita tak faham, tak tahu bagaimana menghasilkan hasil sastra, tetapi mungkin kita boleh membuat ulasan sastra itu mungkin lebih jelas daripada orang dalam bidang sastra sendiri. Ya, Datuk. Jadi saya rasa Datuk tanya khusus GTA ni, saya ingat dia tidak ada kekuatan, Datuk. Kekuatan GTA hanyalah pada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Individu aja, bukan pun parti pun. Itu jelas. Individu. Jadi kalau tidak ada individu di situ, saya rasa GTA ni akan dibubarkan dengan sendirinya. Itu pandangan saya lah. Ya. Jadi selagi Tun ada, mungkin dia ada satu kekuatan Tun untuk menyatukan dan juga untuk menjadi pemimpin. Dia ada ketokohan, Datuk. Walaupun umur dia 97 tahun, dia masih ada ketokohan untuk ke hadapan. Kalau orang lain dia panggil pun orang tak datang. Ya, Datuk. Jadi itu konsep. Jadi nak cakap GTA ini is individualistic, Datuk, kan? Itu saja, kan? Betul. Jadi terkuburnya atau tidak, saya rasa ini di manakah peranan Tun lepas ini lah. Itu saja, Datuk. Okey. Parti Muda macam mana, Tik Arun? Syed? Parti Muda pun seperti mana yang Datuk Perdana cakap juga, parti yang berasaskan kepada ketokohan yang ada pada idealism Sadiq itu
Jadi kita tidak melihat orang-orang muda di belakang Syed Saddiq itu bagaimana bentuk ataupun watak mereka dari segi karisma, dari segi aura untuk membina momentum orang-orang muda ya supaya concern kepada politik ini. Jadi kita tidak nampak lagi. Jadi kemungkinan idealism yang dibawa oleh Syed Saddiq itu untuk menggerak pemikiran masyarakat muda, ya masa depan orang muda. Jadi itu mungkin dari segi idealismnya, tetapi dari segi sokongan, gerak kerja, pengaruh, maksudnya membina pengaruh untuk menarik golongan muda itu belum sampai kepada satu titik ya yang betul-betul memberi kesan yang impak ya kepada parti tersebut. Okey. Warisan, saya nak kutip sikit. Biarlah nampak Datuk dengan Cik Arun segan pun nak ulas. Warisan macam mana? Ada harapan ke untuk survive? Warisan ini juga parti yang berasal daripada Sabah, ya. Tetapi hakikat sebagai suatu parti perserpihan yang lahir atas dasar tidak berpuas hati kepada pimpinan semasa yang terdapat dalam UMNO pada waktu itu. Jadi itu yang berlaku di Sabah, ya. Di Semenanjung ini lahirnya bersatu. Jadi kalau di Sabah Datuk Seri Syafiee Abdul yang memulakan penubuhan Parti Warisan itu apabila mereka ditolak keluar daripada UMNO ya. Jadi pada mulanya memang begitulah ya, pengaruh ya personality ya yang dilihat dari orang yang bersih, orang yang ada pengalaman pada peringkat persekutuan, ada pengaruh yang besar dalam UMNO pada satu ketika yang dulu ya. Tetapi biasanya parti serpihan ini nasibnya begitulah ya, akan berada dalam keadaan yang terkantang-kanting apabila faktor-faktor yang membina kekuatan parti itu sudah hilang ya, kepercayaan ada parti lain yang masuk yang lebih dominan, yang lebih dekat dengan rakyat ya, yang begitu concern dengan permasalahan masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau warisan ini tidak mengekalkan momentum ya kepada apa-apa keperluan masyarakat di Sabah misalnya ya, tentang soal pertukaran kekayaan ya hasil daripada sumbangan persekutuan dan sebagainya yang kita lihat yang mereka merasakan ya, mereka itu seolah dianaktirikan ya, dalam konteks peruntukan atau pembangunan. Tapi kalau ini tidak diperjuangkan oleh warisan dan parti yang lain kehadapan menjurai ya kehendak-kehendak yang diperlukan oleh masyarakat Sabah dan Sarawak, maka nasib warisan ini akan ketinggalan. Dan percubaan dia untuk masuk bertanding di Semenanjung ini kita tidak nampak apa-apa signifikan sekalipun ya untuk memenangi pilihan raya. Dia just untuk orang kata masuk untuk kacau daun saja. Ya, dia nampaknya warisan itu parti orang Bajau. Persoalannya sejauh mana orang Bajau akan menyokong parti ini sesudah mengalami kejatuhan dan sebagainya. Saya sendiri, saya duk mengagak dulu. Apa Syed Saddiq ni dia boleh membawa satu gelombang kebangkitan orang muda. Terutama sekali dia boleh bergantung dengan undi orang muda di seluruh Malaysia. Kalau sekiranya beliau mempunyai kemampuan dan kecekapan untuk memimpin sebuah parti untuk orang-orang muda. Tapi ternyata dia hanya agak mengerlit sewaktu beliau berada dengan Tun Mahathir. Apabila beliau berpisah dengan Tun, ibaratnya anak yang masih menyusu telah berpisah susu daripada ibunya, maka dia kehilangan pedoman dan saya tidak nampak ia boleh mampu survive selepas pilihan raya ini. Jadi soalnya sekarang ini saya patut saya tamatkanlah pertanyaan-pertanyaan saya secara individu kepada parti-parti ini kerana
mungkin orang Melayu ini mungkin tidak begitu sanggup terbuka untuk mengulas. Tidak macam Datuk kata macam orang putih. Saya sempat macam saya kata tadi kan, menarik juga bagaimana perbalahan antara Michael Foot dengan Margaret Thatcher telah memberi suatu wawasan pemikiran politik yang saya rasa lebih itulah sesuai dengan konsep demokrasi liberal yang ada dalam masyarakat kita. Tapi sebagaimana yang telah kita katakan sebelum ini, kita adalah masyarakat feudal. Kemudian sistem politik kita gunakan sistem demokrasi liberal untuk masyarakat feudal kita. Itu yang menjadi setiap orang perlu nak payung sendiri. Jadi saya bersendirian pun tak apalah asal saya ada orang saya. Jadi soalnya sekarang ini, dalam kita berhadapan dengan pilihan raya yang akan diadakan ini, tadi Datuk dan Cik Arun kata tidak akan ada sebuah partai politik yang akan mendapat simple majority yang dapat membentuk kerajaan tanpa melihat kepada orang lain. Maksudnya, setiap parti politik ini akan memerlukan parti-parti yang lain, dan apakah tidak ada kemungkinan gabungan-gabungan yang ada pada hari ini akan pecah apabila orang-orang perseorangan tidak boleh lagi melompat parti untuk menyeberang, membantu parti-parti yang hampir mendapat majoriti. Tidak adakah kemungkinan parti-parti kecil ini akan menyeberang sebagai satu kumpulan politik? Tidak lagi seseorang. Kalau seorang itu dia kena masuk pilihan raya baru. Tapi kalau dia melompat sebagai sebuah parti politik, maka dia akan menjadi satu kumpulan yang bergabung dengan parti yang kuat, dan parti yang gabungan yang dia tinggalkan itu akan menjadi terdedah kepada kematian. Misalnya, sebagai contoh yang hampir berbohonglah. Kalau sekiranya UMNO tidak mendapat majoriti dalam pilihan raya ini, ada kemungkinan PKR akan bergabung dengan UMNO dan meninggalkan DAP. DAP mungkin tidak akan mati kerana ada penyokong yang tradisi. Tetapi kalau sekiranya PAS meninggalkan PN, pergi join dengan UMNO, saya rasa itu ancaman besar kepada Bersatu dan sebagainya, dan parti-parti lain yang macam parti saya melihat dalam sejarah bagaimana gerakan pada peringkat awalnya telah lahir sebagai satu parti gergasi yang telah hampir-hampir dapat menumbangkan Barisan Nasional Parti Perikatan pada waktu itu. Tetapi akhirnya oleh kerana dia masuk Barisan Nasional menjadi kerdil, kemudian dia mati beragam begitu sahaja dan sebagainya. Apakah situasi yang akan berlaku sesudah berlaku pilihan raya kita dan pada esok hari sesudah malam itu diisytiharkan? Saya tak nak ada di Kuala Lumpur pada malam ni, saya nak ada di Kelantan. Saya sedap tengok macam mana orang Kelantan berpesta dengan kemenangan dan kekalahan politik di sana. Okey, silakan. Saya boleh nak ulas ini. Okey, Datuk. Ya. Dalam politik ni, kalau kita lihat sebagai satu seni yang serba mungkin. Ya. Jadi kita kadang-kadang strategi-strategi di saat akhir ini yang boleh juga menentukan kemenangan ya dalam pilihan raya. Tapi dalam perbincangan kita, apabila kita nak melihat pasca pilihan raya, maksudnya pada hari sehari 20 hari bulan itu. Ya. Kalau tidak ada mana-mana parti yang akan dapat membentuk simple majority, maka konsep gabungan tidak terpaksa berlaku. Ya, jadi sama ada PN akan bergabung dengan PN, ya, ataupun sebagainya, ya, ataupun Pakatan Harapan, ya, hanya memerlukan beberapa kursi untuk membentuk kerajaan, dan di situ ketika itu kemungkinan parti-parti yang daripada
Sarawak misalnya, ya, yang boleh bergabung untuk mencukupi simple majority. Jadi semuanya itu kemungkinan boleh berlaku. Tapi kalau andaian bahawa PKR akan bergabung dengan UMNO dan meninggalkan DAP, kemungkinan itu agak sukar sikit, ya, kerana dia adalah maksudnya dia berkaitan dengan soal integriti, berkaitan dengan persoalan-persoalan dasar, ya, dalam Pakatan Harapan tersebut, ya. Jadi kemungkinan kita tidak tahu apakah perjanjian-perjanjian sesama komponen dalam suatu blok itu kita tidak tahu, dalam keadaan bahawa kalau kita tidak mencukupi bilangan untuk membentuk kerajaan dalam simple majority, apa yang kita buat? Jadi kemungkinan kita lihat bahawa kecenderungan, ya, parti-parti di Sarawak ataupun saya pasti di Sabah, tetapi kalau di Sarawak itu dia akan melihat blok mana yang membentuk kerajaan dan sekiranya dia bersama-sama menyertai gabungan tersebut, ya itu pilihan dia. Jadi buat sementara waktu ini kita hanya melihat riak-riak keadaan tersebut, ya, yang kita tidak boleh menjangkau bagaimana keadaan, ya, apakah adanya satu kelonggaran dari segi dasar ataupun sebagainya untuk nak mendapatkan suatu simple majority untuk membentuk kerajaan. Okey, sebelum saya jemput Awi untuk ikut bersama kita, dia insya-Allah lah, saya nak tanya Datuk nak ulasan apa lagi sebelum saya jemput Awi. Ya Datuk, saya pun nak sambung balik apa Saudara Harun sebutkan tadi, Datuk, kan. Okey, sebab kita kena ingat yang bertanding hari ini adalah dari segi gabungan, bukan berarti individu, Datuk. Jadi gabungan yang besar sekarang ni, kalau tak Sabah dan Sarawak basingan, kita ada 4 gabungan utama: BN, PN, PH dan GTA. Walaupun itu bagi saya paling lemah lah, kecuali Tun Mahathir seorang je lah. Okay, dalam konteks Semenanjung, gabungan Semenanjung, Datuk, saya lihat antara dua ni, BN, PN dan PH, kita nampak dari segi ideologinya, BN dengan PN ni ideologi adalah lebih bersama, lebih dekat. Tapi lebih bersama pun musuh mok tengik, kata orang Kelantan, antara UMNO dengan Bersatu. BN, PN ni bermusuh dari konsep, because pada segi saya ingat individu pun, pemimpin individu tu yang jadi musuh. Konsep di segi dasar mereka perjuangan saya rasa agak tidak banyak lagi lah. Tapi PH ni saya ingat kita pun semua setuju, iaitu dia punya dasar tu agak berbeza lah. Lebih liberal, dan juga DAP tu kita tahulah dia arah ke mana. Mana pun kita tengok dia pun in between juga. Jadi bagi saya dua kelompok utama, PH dan BN, PN. Walaupun bergaduh. Jadi siapakah yang akan terkubur nanti ini, Datuk? Saya rasa gabungan ni akan masih ada. Ya. Gabungan antara gabungan ni, join gabungan, saya ingat pandangan saya hari inilah, saya ingat agak tipis. Katakanlah the whole of PN tu nak gabung dengan BN nak tubuh kerajaan. Maksudnya semua komponen ikut sekali. Bagi saya agak tipis. Yang saya nampakkan BN ni dia takkan berpecah sebab UMNO adalah majoriti, MCA dia minoriti, dia ikut saja, insignificant. Jadi di segi PN ni di Semenanjung 3 komponen, iaitu PAS, Bersatu dan juga Gerakan. Gerakan pun memang minoriti, tak signifikan. Antara dalam PN, antara PAS dengan Bersatu, itu mungkin pandangan saya, kalau BN tu agak kuat, saya rasa Bersatu PAS akan keluar dari PN. Dan masuk gabungan PN. Jadi gabungan itu bukan BN dengan PN, tapi gabungan PN plus PAS, saya rasa, kalau PAS dapat kursi signifikan. Itu mungkin berlaku. Sebab pada hari ini pun macam PH Bersatu, dia memang against BN, musuh dia. Manakala PAS ni tidak bermusuh dengan UMNO BN. Hari ini masih lagi nakkan kepada ummah dan juga retorik yang lain ada tu, kan.
Ya. Itu paling biasa. Jadi sekarang ni tengok kursi berapa banyak dalam PN tu PAS dengan Bersatu dapat kursi. Itu akan menentukan sama ada mereka bersama atau mereka berpecah. Ya. Itu pandangan saya. Tapi PH ni dia memang solid lah. Pandangan saya PKR nak masuk komponen BN ni agak remote lah tu, agak terpencil lah. Ya. Tapi kalau berpandukan kepada keadaan dijeling, saya boleh membuat kesimpulan bahawa Bersatu tanpa menumpang PAS tidak ada harapan untuk menang mana kursi, begitu kan? Ya, saya setuju Datuk. Sebab apa? Kekuatan PAS di 3 negeri, Kedah, Kelantan, Terengganu tidak boleh dinafikan. Memang mereka kuat di situ. Ya. Di 3 negeri ini Bersatu hanya menumpang dengan PAS. Sebab tu dia masuk PN tu, itu memang PN kena tumpang untuk mereka. Mereka adalah dominan. Ya. Sebab tu di Kelantan, Terengganu sehingga PN sanggup membenarkan mereka guna logo PAS. Jadi itu menunjukkan begitu dominan sekali untuk 3 negeri ini. Kecuali Kedah nampaknya agak 50-50. Sebab tu dia guna logo PN untuk bertanding, walaupun PAS saya ingat dia bertanding lebih banyak kursi daripada Bersatu di negeri Kedah. Jadi pecahan ini, bila ada pecahan ini akan berlaku bagi saya, tak kubur Datuk, tapi akan ada perpecahan dalam komponen dalam tiap-tiap gabungan tu. Jadi inilah peranan bagi saya untuk calon-calon bebas tu. That's where the bebas play a role, because tidak ada majority. Jadi saya rasa kepada kali ini pengundi akan lihat lebih kepada calon tu. Datuk, kalau bebas menang, kemudian dia lompat masuk mana-mana parti politik, dia tak kena tertakluk kepada undang-undang lompat. Tak boleh Datuk. Kita tak boleh lompat parti, tapi kita boleh sokong siapa menubuh kerajaan. Yalah, maknanya dia tidak tertakluk kepada peraturan lompat parti lah. Betul, ya, betul. Macam saya ni, kalau saya menang di Parlimen Alor Star, saya akan boleh tambah 1 kerusi pada mana-mana gabungan yang memerintah. Yang baiknya sekali ialah saya ada prinsip saya sendiri Datuk. Kalau saya join gabungan mereka sebagai menubuh kerajaan, jadi saya ada prinsip saya. Jadi tanpa prinsip saya tak perlu bersama mereka. Jadi mereka tidak boleh pecat saya dan sebagainya. Itu saya kekuatan. Jadi di sini adalah kita lihat dari segi calon Datuk. Saya pun lihat parti lain pun ada ketukuhan calon. Ada juga calon tu minta maaf. Datuk, saya rasa mereka tidak mempunyai kelayakan, pendidikan dan juga pengalaman untuk jadi calon. Ada juga ramai gitu. Jadi pandangan saya hari ini, kalau orang tanya nasihat saya, jangan lihat pada parti, lihat pada calon. Di UMNO pun ada calon yang baik, ada calon yang tak baik. Bersatu begitu juga, yang handal-handal pun ada, yang tak handal pun ada. Jadi campuran lah. Kita pilih yang handal, PAS pun banyak yang handal-handal. Jadi kalau pilih begitu, kita akan ada satu coalition pandangan saya lah selepas pilihan raya ini, yang mana kita tubuh kerajaan, biarlah coalition antara calon-calon yang berwibawa tu, berintegriti dan ada pengalaman pendidikan yang tinggi untuk bawa negara ke depan tu. Okey. Terima kasih Datuk. Kita nanti tengok macam mana Datuk akan ke mana lepas ni. Okey, Awi. Saya dah banyak Datuk dan Cik Arun bercakap, cuba orang muda daripada angle yang berbeza. Mungkin bukan angle sajalah, daripada sikap dan pendirian politik yang berbeza. Macam mana ulasan Awi dalam perkembangan? Adakah kemungkinan mana-mana parti yang akan terkubur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Minta maaf lah tadi terputus, selain tak apa nak clear. Untuk pilihan raya kali ni kan, pada pandangan saya lah, sebab kita turun ke lapangan tengok apa yang berlaku kan. So pertama sekali yang pasti adalah BN takkan memerintah secara bersendirian. Itu adalah yang pastilah, maknanya pergilah mana-mana pun. Tak reserve langsung Memang confirm BN takkan memerintah secara bersendirian. So maksudnya kalau BN tak boleh memerintah bersendirian, maksudnya kerajaan selepas ni akan jadi kerajaan yang terbentuk mungkin daripada kerajaan gabungan lah. Cuma dekat saya setuju dengan Datuk Harun tadi, bila Datuk Harun kata bila
PAS keluar daripada PN, secara automatik PN Bersatu akan berkubur lah. Itu memang pasti. Mana-mana orang pun akan jangkakan perkara yang sama. Cuma dari segi retorik politiknya, dia akan kata dia kuat lah. Sebab memang sifat orang politik. Walaupun dia tak ada seorang pun, dia kata dia kuat juga. Tak lawan dengan tim yang besar. Apa-apa dalil yang kita guna, hujah yang kita guna, kita kata dari segi identiti kita, karakter kita, karismatik kita. Rasanya kalau kat Malaysia ni, Semenanjung, hampir mustahil untuk individu bertanding secara badan tubuh dia bebas dan menang. Termasuk Ibrahim Ali yang hebat pun, Ibrahim Ali kalau kita lihat di Kelantan, walaupun pengaruh dia besar, dia hanya menang bila dia menumpang dengan PAS. Dia bertanding individu ataupun tertinggi putra sampai ke sudah tak menang. Itu Ibrahim Ali yang ada pengaruh, ada jasa di Pasir Mas. Okey. Cuma andai kata lah kan, kalau katakan Barisan Nasional dapat 60 kerusi katakan, okey sebagai contoh lah. Okey, PAS dapat katakanlah 30 dan Sabah Sarawak mungkin dalam 40 kerusi boleh menyokong kerajaan baru. Kemungkinan kalau Bersatu ada katakan 3 ataupun 5 kerusi, kemungkinan Bersatu ni akan mengalami nasib seperti Bersatu Semangat 46 lah. Memang dia akan kembali kepada Barisan Nasional lah. Dan itu adalah lebih baik sebenarnya. Dan itu mengurangkan politiking antara mereka lah. Kalau berlakunya gabungan sama seperti yang hari ini, maksudnya kalau katakan nak bentuk juga, tak nak juga DAP, tak nak juga PH, so terpaksa tubuh kerajaan Melayu baru, Melayu sama yang ada hari ini, kemungkinan kalau ada Bersatu dengan PN, bukan lagi bergabung dengan Barisan Nasional PN, so perkara yang sama akan kita ulangi dalam masa 5 tahun ni. Sana juluk, sini juluk, dan kita kena akui bahawa siapa pun, sebab kita suka menafikan bahawa sikap orang kita sendiri di mana pun dia akan juluk orang sendiri juga. Okay? Dalam perniagaan, dalam politik, perkara yang sama. Itu baru kita tak mustahil musuh yang Bersatu yang mengkhianati UMNO boleh diterima setara dengan UMNO sebagai contoh. PAS mungkin saya reda. PAS mungkin bagi saya adalah parti yang mungkin baik, jujur, tak terlalu politik dalam banyak perkara. Mungkin PAS boleh bersama dengan UMNO, PN dan sebagainya, dan lebih PAS akan menjadi pekerja yang baik. Mungkin manifesto agenda Islam tak dilaksanakan pada hari ini, mungkin pada masa depan untuk belajar mentadbir, mungkin PAS boleh ambil posisi yang baik selepas ni lah. Untuk masa sekarang saya rasa PAS mungkin akan jadi parti yang biasa cool down, settle, bina kekuatan, ambil pengalaman daripada kerajaan, kemudian barulah menjadi kerajaan yang sendirilah yang lebih dominan ataupun menyampaikan idea-idea Islam dia lah. Awi, saya ada sedikit pengalaman zaman sebelum 80-an gitu kan, dengan politik ni. Kalau saya nak ulas tentang PAS, yang saya hairan, PAS dalam gabungan tidak pernah mengukuhkan satu tokoh yang mengatakan bahawa saya akan menjadi calon Perdana Menteri. Gitu kan? Dulu zaman Datuk Asri, saya boleh lihat bagaimana kalau berlaku gabungan, mungkin Datuk Asri akan cuba untuk mengatakan saya akan menjadi calon Perdana Menteri, sekurang-kurangnya calon Perdana Menteri. Malah peranan Datuk Asri dalam mengadakan gabungan parti, saya dapati setakat maklumat yang ada saya, Datuk Asri pernah menjadi pihak perunding bagaimana satu cara untuk menjatuhkan perikatan ialah dengan membuat perundingan dengan DAP dan Parti Gerakan pada waktu itu sehingga tahun 69. Perikatan hampir-hampir jatuh, dan dengan itu PAS boleh masuk kabinet dengan begitu berkredibiliti yang dijemput oleh Tun Razak dan sebagainya. Tetapi yang itu tidak ada sekarang dalam PAS. Yang ada hanyalah ialah PAS merupakan parti, nak kata parti orang kampung takut orang PAS marah kan, tetapi mempunyai sokongan dan dukungan grassroots yang kuat, tetapi tidak mempunyai
kepimpinan yang boleh memimpin parti itu untuk menjadi Perdana Menteri dalam negara kita. Sekurang-kurangnya tidak dikemukakan sampai sekarang. Apa ulasan Awi? Okey, pertama sekali kita balik pada sejarah PAS. Kalau kita lihat sebelum-sebelum ni pun, PAS hanyalah parti orang kata nombor 2. Dia takkan jadi nombor 1 lah. Kita kira era moden lah. Maksudnya pergabungan dengan semangat 46 yang saya sendiri dapat menikmati suasana dia. So seterusnya sama dengan Barisan Alternatif dan sebagainya sampai hari ini, sepatutnya kita kemukakan calon yang terbaik daripada PAS sebenarnya dari segi pengalaman, dari segi grassroots. Kalau nak ikutkan, kalau dia gabung dengan siapa pun, grassroots yang setia, yang walak, yang memang betul-betul hebat berada dekat PAS. Saya setuju juga. Bila kita kata PAS tak ada leader, kita hanya bergantung. Jujurnya kalau kita kata hari ini, mungkin ramai yang akan komplain, kritik dan sebagainya, dan tak buat pun kita kumpul kita kan. Cuma dekat sini adalah bila kita tengok hanya ada batang tubuh untuk guru saja yang kita nampak, guru Haji Hadi, Ustaz Hadi. So sekarang ni PAS seolah-olah adalah Ustaz Hadi saja. Kita tak nampak batang tubuh selain daripada Ustaz Hadi. Sedangkan peluang untuk naikkan Ustaz Dr. Samsuri Terengganu dan beberapa profesional lain boleh ditonjolkan lagi. Cuma hari ini kita tak nampak siapa yang paling menonjol di dalam PAS selain daripada Ustaz Hadi. Dan sebenarnya ini adalah bila berlakunya krisis. Kita potong, kita telah menggunakan istilah mengulamakan profesional dan memprofesionalkan ulama. Dan cantat satu generasi dalam PAS sebenarnya. Maksudnya golongan profesional yang terbuang, yang pergi kepada amanah hari ini, adalah golongan sepatutnya lapis yang akan memimpin PAS. Sepatutnya yang ada kredibel, Dr. Zul dan sebagainya. Tapi semua dicantas dan menyebabkan kita lihat siapa yang ada dalam PAS. Kalau kita tanya, Tuan Ibrahim boleh tak jadi pemimpin nombor 1 untuk Perdana Menteri sebagai contoh? Rasanya memang tak ada. Kita dah tak ada kredibel untuk hari ini. Mungkin generasi baru yang batch 40-an ke bawah ataupun awal 40-an ni mungkin dalam pembinaan, dan kita telah buang masa. Kita bina profesional yang ada fikrah Islam, bila tak sealiran dengan pemikiran Ustaz Hadi, kita buang. Dan sejarah membuktikan bahawa, ni mungkin kasar sikit, setiap krisis bermula daripada Ustaz Hadi, termasuklah daripada Datuk Asri dan sebagainya pun daripada gerakan Ustaz Hadi yang bawa perkara-perkara begini dalam parti dan menyebabkan golongan banyak yang tersisih daripada pertemuan bila bertemu dengan Ustaz Hadi. Itu saja. Sorry kalau ada yang terasa lah. Mungkin kasar sikit. Bukan soal terasa. Soal saya rasa budaya menyatakan apa yang sesungguhnya pada pandangan kita sudah menjadi suatu keperluan dalam pergerakan politik kita dan tanah air ini, supaya segala-gala masalah dapat dibincangkan dengan secara terbuka dan orang kita, orang Islam Melayu dalam negara ini boleh nyatakan hasrat masing-masing supaya dapat perjuangan kita dapat ditunjuk. Okey Datuk, sikit saya tambah. Okey, bila Datuk kita pasal perkara sebegini, maksudnya orang Melayu kena ada orang yang jujur, bukan jujur lah, maksudnya berani bersemuka memberi pandangan bertentangan daripada idea depan orang-orang yang ada. Ini PAS yang kita tak boleh nak nafikan, dan siapa nafikan memang dia tutup mata betul lah. Kita pergi kepada adik PAS ataupun anak PAS, amanah, parti yang baru ditubuhkan, perkara yang sama dialami. Dan mungkin dekat sini bila kita cerita pasal amanah, orang rasa macam mungkin ramai masyarakat tak tahu pun, cuma masyarakat tu adalah amanah adalah PAN, budak DAP. So perkara yang sama juga bila sindrom menafikan kelemahan kita memang berlaku bila kita memberi pandangan lain daripada apa yang ada, dikritik seolah-olah kita tiada simpati, sedangkan kita diajar untuk bercakap benar depan siapa pun, depan profesor ke, depan, sebab ni tarbiyah kita daripada PAS. Itu yang PAS ajar lawan kerajaan supaya cakap benar, cerita benda yang baik, idea yang baik. Dan bila kita cerita pada pimpinan, dan ini adalah masalah dekat kita orang Melayu yang suka cantas bila idea berbeza, pandangan berbeza. Amanah terlalu kecil, dikritik sepatutnya boleh menerima idea-idea luar. Ini perkara yang samalah. Maksudnya bagi kita orang muda yang tak masuk dalam parti, kita boleh bebas memberi pandangan pada siapa. Macam Mas Sabu, kalau orang kata, kalau kita nak kita parti besar kan, mungkin besar parti yang dah ada. Mas Sabu parti yang kecil, patutnya lebih amanah ni, patutnya lebih terbuka menerima pandangan-pandangan lain. Dan berapa kali
cadangan, usul supaya Abang Mat undur diri kejap, duduk kat luar untuk mencari pemimpin baik dalam parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan. So kalau Abang Mat memang kita tak boleh ke mana untuk bawa parti ni lebih dominan, lebih bagus walaupun bertanding banyak kursi dan sebagainya. Nah, Amanah sendiri kalau kita lihat sebuah parti yang bagi kita pun rasa macam betul ke nak masuk ni? Betul ke kita nak jadi jurulatih? Tak. Kita pun ramai, bukan kata kita, mahasiswa bila dia offer untuk masuk Amanah, dia tak nampak pun masa depan pada parti tersebut. Dan kalau kita kata mungkin boleh berkubur jika berlaku, mungkin dalam masa 5 tahun ni mungkin taklah, kalau jadi pembangkang ada lagi 5-6 kursi okey lagi lah. Tapi kalau tak ada ni, kemungkinan juga akan berkubur sebab leader pun tak ada dalam Amanah tu sendiri. Okey, sindrom yang sama lah, maksudnya orang Melayu kita susah, tapi berbeza sedikit dengan Anwar Ibrahim. Ni mungkin orang rasa sebab bila saya sendiri pun kalau WhatsApp, Anwar sendiri pun boleh reply okey, yes, no. So maksudnya respon berbanding kita hantar kepada pimpinan-pimpinan parti utama yang lain. Maksudnya dia baca apa yang kita tulis. Okey Datuk, terima kasih. Okey, terima kasih. Awi telah memberi suatu ulasan yang cukup terbuka dan terserah kepada Datuk dan Cik Arun untuk sama-sama berkayuh dengan Awi. Bukanlah saya nak minta supaya terbuka orang muda dengan orang tua ini. Kekuatan orang mudanya ialah bertenaga dan berani, dan kekuatan bukan orang tua, orang yang lebih senior ini maknanya ada lebih pengalaman dan wisdom, begitu kan? Siapa dia nak ulas ni? Okey, saya memang amat bersetuju dengan idea Awi, ya, dan berusaha untuk kita nak memberi nafas baru dalam kepimpinan parti-parti politik Islam ini. Ya. Jadi kalau Abi katakan dalam PAS, ya, ataupun Datuk katakan bahawa ketandusan barisan kepimpinan untuk memegang jawatan nombor 1 negara, hakikatnya begitulah, ya. Jadi bila kita tanya kenapa, kerana ialah jawatan itu tak mau jawatan, ya, jawatan tak boleh diminta-minta dan sebagainya. Jadi itu alasan-alasan, ya, pada kita kemungkinan dari satu sudut memang betul lah, tapi dari sudut bahawa apabila kita diamanahkan untuk memimpin, ya, membawa negara ke arah suatu dimensi yang lebih baik, lebih makmur, lebih adil, ya, jadi kita tak boleh lagi dalam prasangkaan bahawa jawatan tak boleh dipindah. Jadi ini yang kemungkinan berlaku, ya, secara tidak sedarnya. Dan yang keduanya, apabila Abi melihat bahawa dalam amanah ini, ya, kalau diminta untuk Abang Mat rundur misalnya, ya, itu satu pandangan yang ikhlas, ya, dalam usaha untuk kita nak meletakkan amanah itu dalam suatu medan yang lebih luas, yang lebih diterima, ya. Misalnya tokoh-tokoh yang perlu kita tunjulkan seperti Husam, seperti Dr. Zul dan sebagainya, kemungkinan kewibahaan, ya, ataupun nilai politik amanah itu dapat diterima oleh sebahagian daripada anak-anak muda, ya, bukan sahaja daripada golongan mahasiswa seperti mana yang Abi sebutkan tadi, adalah golongan anak-anak muda ini dengan satu nilai, dengan satu nafas baru politik, ya, yang dapat menjentik hati anak-anak muda, ya, untuk memenuhi kehendak-kehendak semasa jurulan muda ini dalam pergelutan mereka berhadapan dengan kepelbagaian masalah dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya. Jadi peluang itu terbuka, ya, untuk nak menarik golongan anak muda ini, tetapi bergantung sejauh mana responsifnya pandangan politik kita yang matang ini, ya. Jadi kalau pada awal perbincangan kita tadi itu, Datuk Nordin telah menilai bagaimana Rishi Sunak, ya, melakukan perubahan yang besar dari segi pandangan politik di Britain, ya, kerana mereka telah melihat bahawa pemimpin-pemimpin politik telah melihat arus perubahan pemikiran masyarakat semasa. Kita tidak boleh nostalgia lagi seperti mana orang lama, ya, nostalgia tentang perjuangan UMNO misalnya, ataupun perjuangan PAS.
yang banyak lebih kepada theoretical, ya, tetapi ya kita masuk ke dalam satu dimensi baru yang lebih realistik, ya, yang lebih ke hadapan, ya, bagi anak-anak muda memahami apa sebenarnya, ya, tanggungjawab dan perjuangan mereka apabila mereka masuk ke dalam dunia politik. Okey, terima kasih. Sebelum saya nak pergi kepada Datuk nak cakap dah ni, saya nak tanya Oppo kalau dia nak lagi, satu orang muda kalau dia nak cakap. Tetapi kalau dia dah nak cakap, okeylah kita bagi kepada Datuk lah. Silakan Datuk. So Oppo tak mau cakap ya. Nampak tak nak cakap tu? Okey Datuk, saya nak bagi sikit pandangan. Jangan lari, kita duduk sampai sudah. Ya, saya bagi pandangan sedikit sini. Ya. Pertama sekali pandangan Awi lah. Saya nampak Awi ni agak bias terhadap PAS lah pandangan saya. Oh gitu ni? Mungkin dia ahli PAS kan? Tak tahu, saya pun tak tahu. Saya rasa dia ahli PAS lah. Sebab apa? Bagi ni, saya sekarang saya lebih rasional lagi politik sebab saya tak ahli politik mana-mana. Oh, dia orang bebas. Okay, saya orang bebas saya bukan ada ahli mana parti. Jadi saya rasa saya lihat lebih rasional lagi lah. Okey, sila. Ya, dari segi komen parti PAS ni, saya sebutkan tadi, semua parti ada kekuatan, ada kelemahan. Itu dia tu. Ya. Kekuatan suatu parti terletak pada pemimpin. Ya. Ya, kalau pemimpin itu berjiwa besar, beramanah, berintegriti, mempunyai pengalaman yang baik dan juga ilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi, tak kira parti mana pun dia akan memberi satu pimpinan yang baik, Datuk. Ya, jadi saya tak kata PAS itu buruk, saya tak kata itu UMNO itu buruk keseluruhannya. Ya. Masing-masing ada kekuatan dan kelemahan. Ya, jadi PAS ni memanglah dari segi integriti saya rasa dia lebih pada yang lain lah. Kita lihat dari pemimpin dia kan hingga hari ni kan. Yeah. Jadi dalam memilih pada pilihan raya ni Datuk, kita kena lihat dari segi geopolitik Datuk. Saya sebut tadi geopolitik di Malaysia, khususnya di Semenanjung. Kadang-kadang saya nampak Cik Awi tengok ni dia geopolitik dia agak terhad. Okey, dia punya Datuk. Ya. Saya nak mencelah dah. Datuk kata PAS mempunyai integriti yang tinggi. Ya. Tapi PAS digelar sebagai orang yang tidak setia kepada kekasih. Ya, itu. Ini saya tengok secara umum Datuk. Secara umum. Saya tidak kata begitu, saya dengar orang kata. Ya, itu betul Datuk. Sebab tu saya kata kita tak boleh choose and pick, look at the small section. Kita tengok overall Datuk. Ya, macam parti PAS integriti pandangan saya ialah dia keseluruhannya. Mungkin ada yang tak ada integriti setengah pemimpin bila jadi menteri sebagainya, itu kita boleh persoalkan. Ya, begitu juga dengan UMNO, kita tak boleh katakan UMNO ni memang tak ada integriti. Yalah, keseluruhannya memang dia kurang. Kita kumpul semua pemimpin dia kan. Tapi ada juga pemimpin UMNO yang ada integriti, yang ada di bawah sebagai pemimpin. Amanah pun sama juga Datuk, ada begitu Datuk. Jadi semua parti jadi Awi pandangan saya ni kita tengok keseluruhan. Yang kedua isu geopolitik. Kalau kita fokus Kelantan saja, ya memang betul. Jadi kita fokus keseluruhan Malaysia. Jadi macam di negeri lain pada 3 negeri saya sebut tadi. Yang mana PAS memang ada kuatan. Tapi Perlis ni nak tengok apa tu Tan Sri Syahidan ni, dia nak jadi giant ke nak jadi apa ni, nak jadi cicak, tak tahu macam mana ni. Ya, saya tak tahu tu. Dia sekarang ni dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dia tidak menggunakan lambang PAS. Ya, dia tidak berparti. Sangat dia bukan ahli PAS lagi. Dia bukan juga ahli Bersatu. Tetapi dia dipecat dari UMNO. Jadi dia pun partiless Datuk. Oh, ya juga. Dia partiless tapi dia bertanding buat Perikatan Nasional. Seperti juga di Alor-Star ni, kalau saudara Awi tahu ketua pemimpin Amanah, dia kena pecat juga. Dia tidak ada parti juga, dipecat di Amanah. Tapi dia tak bertanding Datuk sebab dia ahli Dewan Negeri tu. Dia tak bertanding lah kan. Itu Alor-Star. Jadi kita lihat semua keadaan ni banyak berbeza di sini. Ya. Kekuatan semua ada. Jadi kalau kita nak korek satu, bolehlah kita analyse pasal parti politik PAS. Boleh kita buat kajian. Kita lihat dari segi pemimpin dia yang mana pegang jawatan kerajaan, kita buat evaluation dia punya performance index dia jadi menteri. Cik Awi kita boleh lihat satu persatu.
Datuk, kita ni orang lama Datuk. Kita Ya, dalam betul, kerajaan, saya betul, 30 tahun dalam betul. kerajaan Datuk. Kita dua orang lama, Cik Arun orang pertengahan, Ya. Awi orang muda. Itu Ya. gabungan yang bagus lah. Ya, tapi kita orang lama Datuk, kita pun pernah muda Datuk. Ya, betul, betul, betul. Mungkin hidup muda kita Tapi Awi tak pernah tua lagi kan? dia belum lagi ya. Datuk, Ah, ah. mungkin zaman muda kita lebih mencabar daripada orang muda sekarang Datuk. Kadang-kadang orang muda lupa Datuk. Oi, saya zaman muda Ya. nak cerita pada Datuk kan? Ya. Nak kena tembak, nak kena tembak oleh apa tu pemuda Tan Lasak sudah tuak senapang dah. Ya, Datuk, ya. Kalau terjadi tak ada dah saya sekarang. Ya. Itu perkelahian antara PAS dengan UMNO pada waktu itu sampai ke kemuncak. Betul Datuk. Itu satu contoh Datuk. Kita lihat Datuk, yang kita tu orang muda, saya pernah umur 19 tahun saya telah pergi ke United Kingdom Datuk. 15 tahun Datuk. Berapa ramai orang muda hari ini pernah mengembara begitu cabaran yang kita hadapi masa tu Datuk. United Kingdom masa tu bukan apa nak cari daging halal pun susah Datuk zaman tu. Ya, betul. Ya. Culture di sana masa tu ialah isap rokok. Minum bir, perkara biasa. Ya, begitu juga dengan orang pimpin kita yang tengah belajar di sana. It's part of their life. Termasuk Tengku Abdul Rahman itu semua kan. Ini cabaran zaman dulu. Kadang setengah kita pengalaman kita tu orang lama ni lebih mencabar pada orang muda hari ini dah tu. Hai Awi. Dia jentik dia tu okey. Ya, Datuk minta maaf tu, bukan kita nak ego tu. Tak. Itu saya apalah. Kita sudah menjadi satu grup perbincangan yang intim. Okey. Jadi sebab tu orang muda saya nak bersama dengan kita sebab kita boleh turunkan apa pengalaman kita zaman dulu tu. Berapa lama kita belajar luar negara tu? Saya ni belajar luar negara Datuk 4 tahun di Amerika, 4 tahun di England, 6 tahun di Amerika. Pernah bekerja di di London lagi 5 tahun. Saya dekat-dekat 15 tahun Datuk ada di luar negara di Amerika. Ya. Cabaran kita orang muda masa ni dulu lebih banyak pada sekarang Datuk. Ya. Kan? Maknanya jalan yang akan ditempuh oleh Awi lebih senang daripada zaman Datuk dululah. Ya, jadi senang begini. Tambah-tambah lagi bagi mereka Datuk yang tidak ke luar negara Datuk. Cabaran di Malaysia untuk orang muda dan cabaran orang muda yang di United Kingdom hari ini dan juga sebelumnya banyak berbeza Datuk. Kita hidup di zaman di United Kingdom memang pure Kristian Datuk kan. Sekarang gerakan Islam begitu banyak, masjid pun ada. Betul. Saya tak tahu zaman Datuk dulu, masa saya dulu masjid pun tak ada di sana Datuk. Kalau tak ada kawan sebulan tu tak lapar lah. Sekarang. Ya. Jadi kita muda dengan tua kita harus berjuang Datuk. Bersama ya, kita turunkan ilmu kita sebab kita orang lama pun kita masih kuat Datuk kan, sihat Allah kan, pemikiran pun masih lagi kuat macam Tun Mahathir 97 tahun Datuk kan. Ya. Okey, so dari segi politik ni kita lihat Saudara Awi lah, kita sikit geopolitik berbeza Datuk. Geopolitik di Alor-Star ya, dan juga di Kedah, di Kuala Nerang, Baling berbeza. Itu di negeri sama. Begitu juga di Kelantan. Kelantan mungkin lebih homogeneous Datuk. Ya. Kecuali Kota Baru itu pun sangat homogeneous macam Gua Musang, tak banyak beza. Kedah ada banyak beza. Kawasan urban, semi urban dan juga rural. Ya. Jadi bila kita masuk politik, lihat geopolitik. Sebab tu Datuk saya berani masuk di Alor-Star sebab geopolitik dia berbeza. Dia semi urban Datuk, lebih ke urban. Betul. Kalau saya di Baling dia lebih urban. Ya. Dia berbeza. Ya. Jadi dalam konsep ni masuknya kita nak orang muda, kalau Datuk bincang pasal orang muda ni, orang muda patut ke hadapan. Ya. Betul. Datuk sebut parti muda tu Datuk. Bagi saya itu saya yang agak terkilan sikit kan. Saya anggap sebagai Syed Siddiq ni telah gagal betul-betul. Sepatutnya dia membawa satu arus kebangkitan orang muda, tapi dia dari segi agama dia lulus UIA. Tapi bina undang-undang tu. Yalah dalam di UIA dia I call tu Islam agama sebagainya. Tapi saya tak tahu silap di mana mungkin. Tapi saya rasa bila ni mungkin dia mekar, dia kembang sebelum mekar kot. layu sebelum mekar.
Layu sebelum mekar. Ya, Datuk. Pandangan saya, Datuk, sebab Mm-mm. apa? Macam apa, Syed Saddiq, dia tak boleh isolatekan dia, segregate dia untuk orang Buddha, Datuk. Ya. Dia perjuangan, dia patutnya dia masuk satu komponen yang dia rasa lebih ke dasar perjuangan dia, dia membantu berjuang dari situ sebagai satu kelompok Ya. yang besar. Ya, pengundi kita pun bukan semua orang Buddha, Datuk. Ya. Ya. Jadi kalau dia nak bawa apa tu naratif hanya orang muda, ke mana dia pergi? Ya. Ya, dia perlu gabung, sebab tu hari ini bila dia pilihan raya, dia terpaksa pergi menghadap orang-orang PH untuk sebahagian daripada PH. Ya. Ya. Dia sendiri tak boleh hidup. Tapi saya setujulah dengan orang muda di apa macam PKR. Kenapa dia harus dibuat kembali? Kami dah ada apa wing kami untuk orang muda. Ya. Kalau perjuangan dia sama, join sekalilah kita Ya, betul. perbesarkan apa kita punya ummah kita. Ya, betul. Daripada kecil kelompok banyak asabiah dah tu. Itu konsep saya tak setuju. Sebab tu banyak parti ni saya pun kurang setuju lah. Macam tubuhkan warisan, macam sebutkan bersatu semuanya. Yang tu apa tu, Parti Malaysia, Bangsa Malaysia tu. Ya, satu lagi PBM, Parti Bangsa Malaysia. Itu saya rasa lagi tidak ada haluan tu. Itu nampaknya mati sebelum hidup kan? Ya, dah mati dah sebelum hidupnya. Belum hidup lagi dah mati dah. Jadi dia nak kata apa, Semenanjung pun tak, Sabah Sarawak pun tak. Ya. Ya, jadi bagi saya ni geopolitik hari ini, Parti Sabah Sarawak saya rasa itu boleh survive, boleh diteruskan selama waktu. Macam di United Kingdom kita ada apa, SNP saya lupa tadi, macam apa, Scottish National Party, Datuk kan. Mereka begitu kuat dan mereka juga ada kursi di parlimen, dapat mengukuhkan kerajaan apa persekutuan mereka, Datuk. Jadi Sabah Sarawak saya rasa geopolitik untuk akan datang ni akan begitu. Mereka ada kelompok mereka, tapi mereka akan sokong main partis di Semenanjung. Ya. Mereka barisan nak masuk ke Semenanjung ni saya rasa agak pelik sikit lah. Itu langkah yang tidak cermat kita katakan. Ya. Jadi kalau dia nak perjuang sesuatu, dia patut gunakan parti di Semenanjung untuk apa? Untuk membawa dia punya naratif dia atau apa dasar parti dia di Semenanjung. Bukan masuk di sini tanpa apa prinsip yang jelas untuk Semenanjung tu. Ya. Okey, Cik Run. Ya. Macam mana? Bagi ulasan lah. Yalah, kalau apa yang Datuk Nordin katakan tadi. Ini saya nak tanya Cik Arun ni. Kalau dalam apa tu sejarah awal Islam, apabila berlaku perbezaan pendapat di antara Ansar dan Muhajirin, masing-masing mempunyai alasan. Kalau bukan kerana kami, Islam tidak boleh survive. Kamilah yang membantu Islam untuk survival. Kata orang Muhajirin, kamilah yang membawa Islam ke sini. Tanpa kami, kamu pun tidak Islam. Jadi tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan Umar bin Khattab, mengatakan, saya melihat orang yang paling layak kerana asas sekian. Nabi kata sekian. Nabi pernah menyempatkan Umar sebagai mendahului wahyu dan sebagainya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, saya mencalonkan Umar menjadi khalifah. Maka kata Umar, kekuatan Umar akan menjadi sandaran kepada kejujuran Abu Bakar. Adakah orang dalam politik kita macam ni sekarang? Saya rasa dalam zaman awal UMNO mungkin ada, dan zaman awal PAS ada. Tapi sekarang ni ada tak orang macam ni? Kalau Datuk tanya tentang soalan itu, jawapannya adalah sukar dan tidak ada untuk mencari watak-watak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam dunia politik ini, dunia yang berlumuran dengan order, berlumuran dengan benda-benda yang negatif, soal akhlak, soal moral, soal etika, tidak mendapat tempat dalam. Cik Arun, tidakkah Islam mengatakan bahawa manusia itu ibarat kain yang putih?
maknanya dalam satu pengertian, apabila dia tercemar, misalnya tercemar dengan krisis moral ke, tercemar dengan krisis-krisis lain, maka dia boleh dibasuh sehingga bersih semula. Nah, jangan kita lupa arti sampingan kepada hadis-hadis dan ayat Quran. Sebab itu kadang-kadang setengah para ulama kita dia punya pandangan sangat sempit sebab dia tidak cuba melihat arti-arti sampingan itu. Maknanya arti sebaliknya, kalaupun orang itu pernah kotor tetapi ia boleh dicuci dan dibersihkan, maka adalah, sebab itulah ada konsep taubah dalam Islam, begitu kan? Kalau lihat pada sepanjang sejarah politik Indonesia ini, sukarlah melainkan dalam kerajaan PAS di bawah pimpinan ataupun era almarhum Tuan Guru T. Aziz, yang dilihat sebagai satu sosok, satu tokoh yang berkarisma, yang dilihat, maksudnya kalau orang lain melihat sebagai spiritual leader, yang sukar untuk kita nak melihat kesilapan politik dia. Jadi selain daripada itu, dalam permainan politik Malaysia ini memang seperti mana yang kita tahu, satu politik, sistem politik yang berasaskan daripada premis sekular ini, soal nilai, soal akhlak, soal moral, soal etika, tidak mendapat tempat. Kerana apa? Kerana politik ini adalah satu tempat, satu premis untuk orang membina pengaruh, membina kekayaan, membina kemewahan dan sebagainya. Cuba lihat, cuba kita lihat. Adakah mana-mana satu parti politik yang dilihat tidak tercemar dengan isu-isu integriti misalnya. Mungkin kalau tidak ada pun dia tercemar dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk penyalahgunaan nilai-nilai agama ataupun sebagainya. Jadi ini di antara perkara dalam konteks masyarakat di Malaysia ini, soal etika, soal moral, soal akhlak ini tidak dibincangkan, tidak mendapat tempat. Ini yang menjadi masalah. Bagaimana kita nak membawa masuk nilai-nilai ini semula dalam dunia politik, untuk menjadikan medan politik itu satu medan yang harmoni, membina kejernihan berpolitik. Jadi inilah yang kita mahu, bahawa parti-parti politik yang bertanding ini fokus kepada perkara-perkara nilai. Jadi perjuangan untuk membina integriti ini memang ada pada semua orang bercakap tentang soal integriti misalnya. Tetapi masalahnya apabila kuasa itu ada pada kita, pada pemimpin-pemimpin ini, soal integriti itu sudah dilupakan. Kerana perkara berkaitan dengan akhlak, kejujuran dan sebagainya ini, dia tidak dapat memberi ruang untuk mereka menyalahgunakan kuasa untuk nak menimbun kekayaan dan juga mereka dalam politik. Okey, terima kasih. Awi, ada orang kata, saya ambil peranan moderator yang aktif pada hari ini. Jarang saya ambil peranan macam ni kan. Ada orang kata, menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Datuk Nordin tadi, semua orang nak jadi pemimpin, sehingga parti politik dia satu dia pun, dia nak jadi pemimpin. Dia kata sekarang ini politik dalam negara kita telah mengalami satu sindrom, iaitu pemusatan kepada diri sendiri, self-centered. Dia macam ni. Mengapa saya nak pergi mengundi, kata orang muda. Kalau saya pergi mengundi pun tak dapat apa saya. Apa-apa. Kata orang tua sikit, mengapa saya nak menyokong gerakan ini, tapi kalau saya sokong pun tidak ada keuntungan kepada parti saya. Jadi semuanya saya itu mengatasi segala-galanya, tidak ada kami, tidak ada semangat kekitaan yang tinggi. Sekarang ini saya sedang membaca buku Ibn Khaldun pada hari Khamis. Ibn Khaldun membangkitkan, dia kata semangat kekitaanlah
yang digelar oleh beliau sebagai asabiyah yang boleh mencetuskan kekuatan yang boleh melahirkan gerakan besar yang boleh membangunkan sesebuah negara. Apabila semangat asabiyah itu luntur, apabila kerana para pemimpin sudah menjadi mewah dan menjadi ego dan sebagainya, maka berlakulah keruntuhan dan sebagainya. Pada suatu waktu kita silap mentafsirkan asabiyah itu sebagai satu yang buruk dan sebagainya, tapi Ibn Khaldun kata untuk bangun kembali kita perlu membangkitkan semangat asabiyah di kalangan kita supaya rasa kekitaan, tidak rasa kesayaan itu boleh dikembangkan dan kita boleh bersatu dan berpadu kembali dan kekuatan kita. Macam mana, Awi? Okey. Okey, kata tengah sambung lagi. Okey, semangat asabiyah ataupun kekitaan dan kalau okey. Saya suka kalau bila Datuk sebut dalam definisi hari ini, saya rasa mungkin jauh berbeza dengan definisi dulu. So bila kita lihat hari ini asabiyah kita, okey, saya bagi benda yang paling simple je. Bila kita kata asabiyah Kelantan kalau tahun 90-an. Okey, kita akan fokus makan kedai Kelantan, beli kedai runcit orang Kelantan, jumpa kawan-kawan Kelantan. Itu adalah asabiyah kekitaan yang sebenar. Air nak minum pun bawa pada Kelantan, Awi. Tahu apa? Air nak minum air pun bawa air Kelantan. Oh, air Kelantan juga. Ada kawan saya. Air Kelantan pun tak cukup. Air coklat saja. Masa itu jernih lagi. Ini pengasian boleh lagi kita ambil kan. Air Kelantan sekarang ambil lah. Okey Datuk. Okey, bila kita kata asabiyah yang pada masa itu contoh asabiyah yang menunjukkan kekitaan. Maksudnya kita akan bersatu padu atas nilai untuk menguatkan kita. Kita tak kacau orang pun. Okay, so bila kita balik pada asabiyah Melayu pada hari ini, parti-parti Melayu ataupun parti-parti agama yang Datuk Nordin kata saya ahli PAS apa semua, saya ahli PAS hidup tak pernah keluar pun. Okey, walaupun mengkritik dan sebagainya. Okey, cuma undi je, saya tak bagi undi kat PAS lah kalau Datuk Nordin nak tahu kan. Okey, cuma okey. Tak apa dia mengundi kat Kota Baru bukan mengundi kat Al-Ustaz. Tak apa. Tapi saya cukup tabik dengan Datuk Nordin bila Datuk Nordin bertanding tahniah. Cuma mengikut sejarah di Semenanjung kalau tak silap saya hanya Syarif Samad saja yang menang atas tiket individu. Itu pun selepas dia punya karisma bersama dengan UMNO, kredibel dia dalam sejarah Semenanjung, dia seorang lah. Kalau tak silap saya, mungkin ada saya lupa ataupun tak terbaca perkara ni. Cuma di Sabah Sarawak ramai. Dan trend politik saya rasa lebih kurang jugalah. Ni menyentuh sikit pasal saya bukan ada tak hormat pada orang tua, tak, bukan itu maksud saya. Cuma dari segi pandangan kita dan sedikit yang kita tahu melalui pembacaan. Okey, balik pada asabiyah yang kita kata hari ini. Contoh, bila kita kata asabiyah yang dibawa-bawa, bukan asabiyah yang kita faham dalam konsep yang Datuk sebut tadi berkaitan dengan membina kekitaan, menjadikan kita lebih kuat. Okey. So ni asabiyah yang kita bawa hari ni, asabiyah yang memang kita nak kata resik, orang akan marah, dan itulah yang kita bawa. Hidup Melayu, kita sampai kita boleh fitnah orang lain daripada puak kita. Kita boleh dokong orang yang salah, walaupun dia betul salah, dia rasuah, dan sebab dia puak kita. Itu adalah asabiyah apa yang kita nak bawa untuk membangun. Inilah asabiyah yang bagi saya lah menuju neraka lah. Kita buat jahat, kita buat salah, tak apalah dia Melayu. Kita rasuah, kita sakau, tak apalah dia Melayu. Kita kena bantu dia, kita kena sokong dia sampai bila. Ini adalah asabiyah yang kita bawa hari ini. Dan macam mana kita nak bina bangsa dengan kekitaan yang tipu-tipu sebenarnya. Yang kita rasa untuk kepentingan diri kita. Kita pasal Islam sedangkan kita pun tak deliver. Kita ponting kabinet, kita parlimen, kita penting. So macam mana kita nak kata kita pejuang agama sedangkan ni adalah contoh yang buruk pada agama. Pada orang lain tengok, oh buruk je. Meeting politik boleh datang. Kerja hakiki sebab ahli parlimen tak datang. Ni kau asabiyah yang kita nak. Tapi tak apa sebab dia tuan guru kita paksa dokong dia, kita akan pertahankan dia walaupun dia tak buat kerja. So orang dah rasuah, orang dah salah ni, kita akan dokong lagi sebab ni adalah kita. Ni adalah orang kita. Tak apa rasuah. Sampai kata tak apa rasuah pun Melayu. Okey, Melayu rasuah. Oh begitu. Real. Kita di dalam masyarakat. Saya ada dalam grup WhatsApp
UMNO, PAS, Amanah dan sebagainya. Kita lihat pertemuan dan idea dia dilontarkan sampai kita rasa macam kenapalah bangsa kita macam ni. Kenapa kita tak ketuk pemimpin kita? Kalau kita nak ketuk pemimpin orang lain buat apa? Nak ketuk di AP apa benda semua tak ada guna pun. Lebih baik kita ketuk pemimpin kita tak sedari diri dan memperhambakan kita sebagai manusia yang alat untuk dia dapat kuasa. Dan ni yang kita rasa satu benda yang betul-betul cukup osobiah lah ni. Osobiah yang kita nak. Yang kita nak pada pandangan saya mengikuti Datuk lama dulu dengan jiwa besar Datuk Malaysia Raya, Indonesia dan sebagainya. Saya cukup kagum masa tu. Saya rasa saya tingkatan 6 tu. Saya dengar Datuk punya drama di radio pada masa tu. Saya cukup kagum rasa macam macam ni orang yang berjuang untuk dulu punya. Sampai saya belum kenal Datuk pun saya cerita pada kawan-kawan saya pasal idea Datuk pada masa tu di radio. Dan apa yang berlaku pada kita hari ini, kita nak osobiah, kita adalah nak bina Melayu, nak bina Melayu. Walaupun salah pun Melayu kita. Macam mana ni Datuk? Ini satu kesilapan kita sepatutnya yang salah, yang rasuah, yang tak datang parlimen. Kita humbang betul-betul, yang lompat, yang katak, yang memberi imej buruk pada bangsa kita. Ialah kita hempuk, kita hentam kuat-kuat. Ni tak sebab dia Melayu. Bila kita hempuk, tak boleh masuk. Saya masuk selamba je meeting kalau orang panggil. So maksudnya, ni yang kita nak supaya orang Melayu buka, kita tengok orang Cina macam mana dia maki. Dia tak maki depan-depan kita. Tapi sama-sama dia, bila kita kerja, dia gaduh. Sampai semalam saya jumpa satu sahabat saya, Cina Muslim. Dia kata kat saya, orang Cina pun sama macam orang Melayu. Dia tak boleh kena tegur juga. Kalau you duduk bawah dia. Okay, kalau you duduk atas, okey lah. You boleh maki, tekan. Dan yang bawah ni akan melantun jadi lagi bagus. Dari segi konsep kerja. So jadi lagi bagus. Tapi bila you tak deliver kerja, tapi kalau you deliver lain, you tak deliver kerja, you sound orang atas. Memang dia lantun you betul-betul lah. So ni yang kita ada dekat bangsa kita. Kita tak boleh nak berbeza dengan pimpinan kita, dengan bos kita. Bos kita buat salah pun kita kena, ya bos. Sebab sampai satu role yang dikatakan bahawa bos sentiasa betul. Undang-undang nombor 1, bos sentiasa betul. Dan undang-undang nombor 2, kalau bos salah, ikut rule nombor 1. Maknanya bos betul jugalah walaupun bos salah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Maksudnya sampai bila-bila kita akan melihat orang cerita. Tapi saya orang cerita pasal macam inilah Melayu terpinggir, Melayu terancam 50 tahun kita merdeka. Yang memerintahnya kita juga, bangsa kita juga. Yang miskin pun kita juga. So adakah kita akan meneruskan legasi gagal ni untuk menyatakan bahawa ni sebab dia Melayu, kita kena sokong dia Melayu. Bukan maksudnya kita nak sokong orang lain. Tapi kita pilih selected. Macam kalau katakan Datuk Harun dengan pengalaman dia bagus, mungkin bertanding di Masjid Mat, mungkin kita boleh bagi sokongan dan sebagainya. Maksudnya kita boleh memberi sokongan pada pemimpin-pemimpin yang bagus. Tapi saya lebih balik pada idea asal adalah kita perlu berada dalam satu organisasi dan konsep jemaah tu saya penting. Dan bagi saya amat penting. Kita tak boleh nak buat idea kita seorang. Kita rasa best kita boleh jadi kingmaker, kita boleh tiaw sana, tiaw sini. Tapi bila kita berada dalam organisasi, untuk kita diterima dalam organisasi, orang yang boleh memimpin organisasi adalah orang yang hebat. Dan dalam politik, kita kena akui juga. Dalam politik banyak sepak terjaya. Dan pemimpin-pemimpin parti politik ni bagi saya lah, kalau dia perform apa semua. Hatta Zahid Hamidi pun bagi saya adalah seorang yang strategis. Memang boleh bawa UMNO sampai dah nak menang dah sepatutnya. Dah hampir dapat balik kuasa. Tapi ending orang tak tahu apa idea dia. Dan betul UMNO berkuasa sebenarnya pada masa ni lah. Untuk apa sebelum pilihan raya kan. So ni yang kita kena bawa. Kita kena jentik orang Melayu supaya kembali kepada jiwa besar untuk pimpinan menerima. Kalau Mak Sabu kita kata tadi kena undur lah. Bagilah orang muda. Tak payahlah nak ada seks tadi. Parti Syed Saddiq. Yang Syed Saddiq tak ada apa pun. So bila Datuk cukup mengagumi idea dan kita kena akui, kita kena lihat pada batang tubuh. Orang yang nak bawa kepimpinan, orang yang ada idealisme dia. Tak kira idealisme dia Islamik ke, sosialis ke, pragmatik ke, dia ada idea yang dia dah, kalau konsep mudahnya adalah beriman dengan pegangan idea dia tu. Maksudnya dia dah strong, solid apa yang aku nak bawa untuk negara. Dan di sini kita lihat, kalau kita lihat, Ustaz Hadi ada benda ni. Mahathir ada perkara ni, Anwar Ibrahim ada perkara ni. Okey, yang ada idea dia daripada tahun 70-an. Kalau Ustaz Hadi dengan idea gagasan Islam, negara Islam dan sebagainya, Mahathir dengan cara Mahathir yang hebat tu, dan Anwar dengan membela golongan miskin, dan itulah yang dia cerita berpuluh tahun dengan ceramah dia pun orang miskin. Sebab tu tak ada orang sokong. Orang kaya tak sokong dia. So maksudnya Syed nak cerita pasal apa? Contoh, sebab itulah penempelan golongan muda kepada parti-parti asas ni penting. Tak perlu ada parti muda, tak perlu ada parti-parti baru. Ataupun Tun Mahathir kalau dia hebat, kenapa dia tak boleh nak singkirkan balik
Muhyiddin untuk nak bangunkan ataupun bersama dengan UMNO, bangunkan UMNO, parti yang dah ada, reform dekat UMNO. Itu yang kita kena, bukannya seorang tubuh parti yang jadi ketua seorang-seorang dia. Lepas tu ada pula nak tanding seorang-seorang tanpa satu gagasan yang besar. Seorang takkan pergi ke mana. Hebat macam mana pun. Anwar Ibrahim contoh. Mahathir Mohamad pun contoh. Dia hebat macam mana pun. Kalau dia seorang, lepas tu Mahathir dia sanggup heret orang lain terjerumus dalam kancah yang kepentingan dia sendiri. Dan kita tengok yang lain-lain pun sama. Dan kalau bayangkan, dia orang seorang. Mahathir seorang, nak cerita pasal reform, tak ke mana Mahathir. Dia baik masuk UMNO, baik bersatu dan bawa negara ni secara berkumpulan. Tak payahlah nak grup tu, grup ni, kumpulan kecil, pecah dan sebagainya sebagai individu. Patutnya kita, dalam tak kita adalah kita bertumbuk dalam parti yang mana kita rasa ada masa depan dan kita naik melalui parti tu. Kalau kita kuat dan kita dah gasak dekat latihan parti, barulah kita boleh jadi pemimpin. Kalau setakat nak seorang-seorang, nak bawa jadi presiden parti seorang-seorang, itu tak ke mana lah. Itu saja Datuk. Okey, terima kasih. Okey, kita ada beberapa 2-3-4 minit lagi ya. Macam mana apa tu? Cik Arun dengan Datuk Nordin? Bagi Datuk Nordin buat kesimpulan. Datuk Cik Arun suruh Datuk Nordin buat kesimpulan. Sela. Ya, jadi dia Sela. Jangan marah saya, bro. Macam mana? Jangan marah saya. Nanti dia tu malu start kita minum air. Dah bukan marah, ini pandangan Datuk kan, kita observation kan. Ya. Kita perlu kepada pandangan macam Awi ni yang betul-betul transparent sebagainya. Ya, kita kagum Datuk. Dia selalu masuk program kita, dia ada idea berani. Ya, betul. Kekuatan dia Datuk, tak dapat dinafikan lah. Ya. Jadi dia pun kuat tu pasal bergabung dengan kita. Kalau dengan orang lain kena potong. Ya. Datuk. Ya. Saya lihatnya Mahathir kekuatan dia adalah dia punya personality. Okey. Anwar kekuatan dia adalah reformasi. Ya. Parti PAS kekuatan dia adalah loyalty. Orang dia cukup loyal kepada dia dan sebagainya. UMNO ada kekuatan organisasi. Ya. Jadi soalnya kalau gabung semua itu ada kekuatan yang solid. Tetapi yang solid itu tidak terjadi. Jadinya pecahan-pecahan dan sebagainya. Jadi macam mana Datuk Nordin nak simpulkan perbincangan kita pada hari ini? Ya, saya dah sebut awal tadi Datuk, yang komponen yang ada ni kita nak satukan semua impossible Datuk dari segi dari segi prinsip perjuangan. Yang boleh kita kumpulkan yang paling dekat bagi saya sebut tadi hanya 2 kumpulan Datuk. Parti politik. PH memang dia unik dia sendiri Datuk. Dia punya dasar perjuangan dia lain mengikut komponen parti yang bawah dia. Yang macam PN, BN ni boleh disatukan, ada banyak common punya material tu. Ya. Ya, dan juga macam ni Tun Mahathirnya GTA itu saya tak tahu sebab dia prinsip dia sekarang ni hanya untuk mengalahkan UMNO BN. Ya. Itu objektif dia yang utama tu kan. Yang lain tu secondary. Sebab tu GTA ni dia sanggup kawan dengan PH ke PN ke kecuali BN saja. Itu prinsip GTA. Ya, of course lah. Tun kekuatannya Datuk sebut tadi ialah personality. Ya. Sebab PH ni more toward reformasi kan. Ya, betul. Jadi saya rasa GTA ni lebih dekat dengan PNBN ni daripada PH. Ya, betul. Jadi empat nak gabung Datuk impossible Datuk. Ya. Ialah sekurang-kurangnya dua-dua. Ya. Ke sana satu, ke sini satu, jadi macam Conservative dengan Labour Party. Ya. Kalau nak gabung pun boleh. 300 sekali dengan PH dia memang ideologi yang berlainan itu. Ya. Saya tengok di komponen dia macam walaupun amanah ada di situ, yang dapat clear naratif dia yang berbeza ialah ni DAP lah tu. Kita semua tahu kan. Okey. Antara dalam PA pun Datuk grup itu yang saya rasa yang dia ada kota sendiri itu antara PKR dengan DAP. Kalau perjuangan dia sama, kenapa tidak mereka gabungkan parti mereka? Apakah perlu PKR dan DAP?
Kalau sama perjuangan, mereka pun tak boleh bersatu. Ini pun apa elemen yang memecahkan mereka hanya hidup bawah gabungan, bukan sebagai parti politik individu tu. Ya, Apa ya. itu berlaku? Kita pernah soal tak? Kenapa? Nah, itu dalam Pakatan Harapan lah. Jadi untuk BN ni itu more of apa tu, suka tak suka pimpinan lah, kepemimpin tu. Macam PN tu komponen utama PAS dan Bersatu. Yang Bersatu punya pemimpin tu cakap dia musuh dia ialah UMNO BN. Ya. Bagi PAS dia apa tu, UMNO BN tu masih kawan dia. Tapi UMNO dengan PAS dalam satu gabungan Perikatan Nasional. Jadi kita pun celaru Datuk. Jadi halau cudu pemimpin dalam gabungan tersebut. Ya. Ya, jadi siapa kalau balik kat tajuk Datuk tu, siapa akan terkubur Datuk? Cik Harun kena bagi analisa tu yang mana akan terkubur nantilah, antara sama ada gabungan terkubur atau ada parti individu yang terkubur. Ya. Itu kat tu Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Dan biasanya macam biasa dalam forum kita sejak awal sampai akhir, kita tidak memberi jawapan kepada para pendengar. Apa yang kita berikan ialah data-data yang ada dan pandangan kita sebagai ulasan, dan setiap orang boleh membuat analisis sendiri dan mungkin mereka itu boleh membuat keputusan untuk diri sendiri. Dan bagi kita nampak ada calon-calon untuk mati, ada calon-calon untuk survive dan sebagainya, dan kita doakan akhirnya bangsa kita di sini sekurang-kurangnya boleh menjadi macam bangsa Indonesia yang akhirnya kuat di bawah Jokowi dan sebelumnya Yudhoyono, walaupun pada suatu waktu berkecamuk begitu dan sebagainya. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang hadapan dan lebih lagi dekat dengan pilihan raya. Biarlah kita berseronok-seronok di sini dan kita tidak ada dendam dan kesumat terhadap sesiapa, dan kita harap orang lain pun begitu juga cukup terbuka terhadap apa yang kita bincang di sini. Akhir kata, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.